warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam sejarah Kedah ni, ikut kajian yang dibuat oleh UKM, ada lebih kurang 20 kota yang ada di seluruh kawasan utara. Jadi, bila kita baca dalam sejarah, kita semua tertanya-tanya kan, kota Kuala Muda ni sebenarnya macam mana dia boleh wujud dan bilakah tarikh dia wujud. Okey, yang pertama, saya ni taklah fokus sangat pada kota Kuala Muda. Cuma bila saya baca buku The Chinese Capital in Malaya, Chinese Capital in Malaya ni menceritakan tentang kapitan-kapitan Cina yang pernah wujud pada abad ke-19 lah, tahun 1800. Jadi dalam buku tu, dia sebut Kuala Muda ni sebagai Eldorado of the East. Maknanya satu tempat yang kaya lah. Dan bila saya duk buat pasal Pulau Pinang pun, Georgetown disebut sebagai Eldorado of the East. Jadi siapa sebenarnya Eldorado ni? Yang mana satu lah maksud saya kan. Okey, tak apa. Kemudian, kenapa kota Kuala Muda hanya tinggal pintu saja? Okey, dan kalau kita tengok daripada saiz pintu yang ada, tak besar mana lah. Dia kecil je. Dia besar lagi lah kota Kuala Kedah. Dan bila kita tengok kota Kuala Muda, kenapa tak ada orang buat kajian pasal kota Kuala Muda? Okey, sepanjang saya duk membaca ni, saya tak pernah jumpa. Saya duk 3 tahun lebih dah saya duk buat pasal Kedah ni, saya tak jumpa mana-mana rekod yang sebut kota Kuala Muda. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kalau tak tahu lah aku ada kawan-kawan jumpa, saya beritahu lah. Tapi setakat saya duk meneliti rekod-rekod British ke apa semua, tak ada yang menyebut tentang kota Kuala Muda. Yang biasa disebut dalam penulisan barat, Belanda, Portugis, British, Cina, Siam ni, mereka akan sebut Langkawi, Merebuk, Sungai Emas kan, apa semua tu lah. Tapi kota Kuala Muda ni, Sungai Muda tu pun tak wujud, seolah-olah tak wujud, kecuali dalam At-Tarikh Silsilah lah. Yang pada apa ni, depa cerita bab Raja Mahawangsa ni, Maharaja Darubaraja tu korek sungai di Sungai Muda buat simpok. Tempat nama simpok lah. Itu saja yang disebut tentang Sungai Muda. Lepas tu bila Sungai Muda ni dia bersambung pula sampai masuk ke kawasan Sungai Petani, maka cerita Sungai Petani tu bersambung pula. Katanya Sungai Petani ni adalah jalan penarikan daripada Siam, daripada Petani mai ke Kedah. Okey, lepas daripada tu tak ada. Okey, jadi menimbulkan satu misteri lah. Tapi saya ni tak lagi tumpu kepada Kuala Muda. Cuma dalam perbincangan saya dengan kawan-kawan saya lah berkenaan dengan kota Kuala Kedah ni, jadi saya pun duk fikir, okey, kota Kuala Muda ni secara umumnya dibina oleh Sultan Muhammad Jiwa. Jadi adakah Sultan Muhammad Jiwa juga membina kota Kuala Kedah? Itu persoalan besar. Dan kalau kita tengok betul-betul dalam At-Tarikh Silsilah, dakwaan mengatakan bahawa kota Kuala Kedah dibina pada zaman Sultan Abdullah Mukarram Shah tahun 1780, apabila dia menjemput Hafiz Sa'ah. Dia minta Syekh Abdul Jalil, guru kepada bapa dia Sultan Muhammad Jiwa, meminta supaya dibinalah sebuah kota di Kuala Kedah yang kita tengok hari ni, yang kita kenal sebagai kota Kuala Kedah. Dan apabila kajian-kajian dibuat oleh persatuan sejarah, oleh sejarawan dan sebagainya, maka ditetapkan bahawa kota Kuala Bahang ni ataupun kota Kuala Kedah ni wujud pada tahun 1619 berdasarkan kepada penceritaan Aceh, di mana kota tu pernah nasrah lah. Okey, lepas tu dia, bila saya duk cari pula, rupa-rupanya kota Kuala Bahang ni disebut dalam rekod Portugis. Disebut dalam rekod Portugis tahun 1516, di mana ia telah diserang oleh Portugis. Ni kami duk tengah nak verify lah benda ni, tengah nak bagi valid. Kenyataan ni, fakta ni nak bagi valid, supaya diguna oleh masyarakat bahawa kota ni lebih tua, kota Kuala Kedah. Dalam serangan Portugis, kalau hampa baca rekod-rekod Portugis, dia sebut 2 tempat saja, kota Kuala Kedah dan Kuala Palih. Jadi pasal apa dia tak sebut Kuala Muda? Sedangkan dia lalu dia sebut Penang. Depa singgah di Penang, di Tanjung depa singgah.
berhenti isi isi bekalan makanan dan sebagainya, tapi mereka tak sebut pun golongan muda. Padahal kalau kita fikir cara logik lah, cara bodoh-bodoh kita lah orang kata, sebuah kota mesti ada meriam, mesti ada kota pertahanan lah. Paling lekeh mesti ada 4 biji meriam. Tapi pasal apa Kuala Muda tak diserang? Ni cerita dia. Jadi saya pun duk cari main, duk sembang kawan-kawan. Lama tu baru saya faham. Ni malam ni saya nak buka sikit je bagi hamba. Kan? Dia tak boleh buka semua. Tak syok. Okey. Kota Kuala Muda memang dibina oleh Sultan Muhammad Jiwa. Tapi kenapa Kota Kuala Muda dibina? Okey. Persoalan dia timbul kat sini. Kalau hampa tengok betul-betul dalam sejarah negeri Kedah, kita belum ada lagi buku yang menceritakan tentang perdagangan laut Kedah. Kita ada Undang-Undang Kedah yang baru timbul lah 2-3 tahun ni, 3-4 tahun lepas. Tapi kita tak pernah, setakat saya duk baca ni buku-buku kajian lokal ni, yang ada kajian di Selat Melaka yang fokus kepada Melaka. Tapi tak ada satu buku yang menceritakan tentang perdagangan di Kedah. Dan disebabkan tu kita tak tahu apa sebenarnya yang jadi kat Kedah. Kita duk cerita gajah Tok Mia, orang Kedah duk gajah Tok Mia lah, gajah orang duk belah gajah ni. Kedah eksport gajah, eksport lada, timah, eksport garam, bayar cukai laut, cukai tu cukai pelabuhan dan sebagainya. Tapi tak ada pun kajian berkenaan maritim di Kedah. Ni satu benda yang besar. Ni orang sejarah maritim lah kena gaji. Takkan saya juga. Kalau saya juga, baik saya jadi Menteri Besar Kedah kan. Kalau saya semua duk gaji, mampu lagu ni kan. Okey. Itu satu soalan lah. Yang kedua, kenapa dibina Kota Kuala Muda? Okey. Balik pada soalan perdagangan tadi ni. Apabila Francis Light mendapat pajakan, pajakan Pulau Pinang pada tahun 1786, kalau hampa baca dalam peringatan Raja-Raja Kedah, dulu saya jual ramai, berapa adalah orang beli, bukanlah kata tak ada orang beli. Hak lain tu depa berat nak bayar duit buku, depa malas nak beli. Buku tu saya usaha 2 tahun cari bahan. 2 tahun saya cari bahan dia supaya diterbitkan. Alhamdulillah dah terbit. Okey. So dalam peringatan Raja Kedah menceritakan tentang keadaan apabila Pulau Pinang dipajak kepada British, apa yang berlaku di Kedah. Itu hampa kena baca sendiri, saya tak mau urai. Hampa kena baca detail dia. Jadi kesan yang paling besar kepada perdagangan Kedah ialah apabila terbukanya Pulau Pinang, keadaan di Kedah teruk. Duit tak ada. Sebab biasa dulu sebelum ada Penang, orang semua turun. Orang India, Arab, Cina ke apa, mereka akan singgah mai ke Kuala Kedah. Dan daripada situ Kedah dapat cukai. Dan daripada situ juga Kedah boleh jual candu berpeti-peti. Kedah ni negara pengeksport candu paling besar tau di alam Melayu. Jangan buat main-main tu. Orang Kedah hisap candu tu. Mengat lekeh lah. Mereka juga berdagang kat situ lah. Tukar barang apa semua di situ. Okey. Jadi apabila bukanya Pulau Pinang, keadaan tu berubah. Dan apakah tindakan yang dibuat oleh Sultan Muhammad Jiwa untuk menghadapi krisis ni? Jadi saya pun duk balik baca semua lokal. Dia semua lokal ni kalau hamba baca, contoh macam Winston hamba baca Winston dalam Notes History of Kedah. Winston ni dia kopi sebiji hak kita. Dan dia tak buh citation. Dia tak habaq dia rujuk di mana. Jadi kita semua ni pengkaji budak-budak sejarah macam saya ni yang mula-mula mengaji sejarah, excited lah dengan apa bahan-bahan apa semua. Kononnya Winston ni autentik gila apa semua kan. Rupanya Winston ni dia kopi sebiji dan dia olah sikit-sikit saja. Dia translate and then dia tulis balik. Dan dia tak nyatakan sumber. Ni celaka punya Winston ni. Saya minta maaf saya cakap ni. Ni memang celaka punya orang. Jadi balik pada cerita Kuala Muda tu. Jadi apa tindakan Sultan Muhammad Jiwa? Okey, dalam peringatan Raja-Raja Kedah dia sebut
apabila Pulau Pinang dipajak, maka pedagang-pedagang daripada alam Melayu, terutamanya di sebelah pantai timur, mula berdagang ke Pulau Pinang dan tidak lagi ke Kedah. Sebabkan British membayar harga yang lebih tinggi daripada Kedah. Ada saya tulis. Tak tahulah hampa perasan tak perasan, tapi memang ada saya tulis lah kat Facebook tu. Dan inilah yang menyebabkan Kota Kuala Muda dibangunkan. Sebab apa? Okey, kalau hangpa baca masa penubuhan Pulau Pinang daripada tahun 1786 sampailah 1821, kita ambil 40 tahun je. Okey, sebelum dapat Semampai. Semampai jatuh 1803 tak salah saya. Kita ambil 1786 1803. Sebelum ada Semampai. Dulu mana ada Jabatan Pulau Pinang, bang? Jadi macam mana mereka nak eksport makanan? Jadi satu-satunya cara ialah menggunakan kapal lah, penjajak, perahu dan sebagainya untuk sampai ke seberang sana. Dan apabila seberang perai tu diambil, masa ni seberang perai tak ambil lagi tau, masa zaman Sultan Ahmad Jibor. Silap. Okey, jadi apakah pilihan yang ada kepada Sultan Mahmud Jibor? Jadi Sultan Mahmud Jibor telah membuka Kota Kuala Muda, dan Kota Kuala Muda menjadi satu hub ataupun port of call ataupun pelabuhan mini kepada semua pedagang-pedagang untuk berhimpun dekat situ dan hantar barang pergi ke Pulau Pinang. Sebab tu Kota Kuala Muda ni ditubuhkan, dibangunkan. Jadi bila yang ditubuhkan, anggaran saya, Kota Kuala Muda ni dibina penghujung, kira Sultan Ahmad Jibor ni nak habis-habis umur dah. Sebab dalam rekod British dia menyebut secara tidak langsung, barang-barang dibawa daripada Sungai Muda, barang-barang daripada Kedah dibawa daripada Sungai Muda. Begitu juga dengan kalau hangpa baca penulisan-penulisan orang Cina, sejarah ditulis oleh kaum Cina, mereka pun cerita tentang Kuala Muda. Di situ ada pusat candu, pusat judi dan sebagainya. Sebab tu dalam kita duk cari mana cerita Kuala Muda, Kota Kuala Muda ni memang tak ada. Pasal cerita dia ada dekat tangan British dan Cina. Sedangkan Kuala Muda sendiri diserahkan kapitan yang menjaga Kuala Muda adalah Cina. Ni cerita dia. Tapi apa yang berlaku pula pada zaman Sultan Abdullah? Okey, pada zaman Sultan Abdullah, apabila berlaku kemakmuran yang sangat tinggi, yang kira Kota Kuala Muda tu kira maju lah kan, sebab Penang berharap kepada beras makanan untuk dibawa ke Pulau Pinang. Sebab Penang tak boleh tanam padi pada masa tu, dan terpaksa mengimport beras daripada Sungai Krian, Perak dan Kedah. Jadi dipendekkan cerita, apabila sebarang perai itu diambil alih oleh British, maka matilah Kuala Muda. Sebab British boleh ambil direct terus daripada Sungai Perai, terus main hantar biji timah di Sungai Perai itu dihantar ke Pulau Pinang untuk diproses. Ada kilang dia di Pulau Pinang dulu ni. Lepas tu beras segala mak nenek makanan semua lalu ke Sungai Perai. Padahal Sungai Perai dengan Sungai Muda bukan jauh, sebelah-sebelah saja. Cuma kawasan Sungai Perai berada dalam kawasan British dan Kuala Muda duduk dalam kawasan Kedah. Okey. Tapi adakah Kuala Muda dia mati terus? Kuala Muda dia tak mati. Sebab okey, saya baru tahun lepas, bukan tahun lepas, awal tahun ni saya try submit satu paper bertajuk Pemisahan Perlis dan Setui daripada Kedah. Saya hantar ke Unimap, alhamdulillah dah lulus. InsyaAllah akan terbit lah. Orang kata apa, 10 orang penulis menulis tentang sejarah Perlis lah. 10 orang penulis, salah seorang saya. Jadi saya duduk perambang balik, saya duduk tengok balik cerita Perang Kedah Siam ni. Okey, Kota Kuala Muda ni menjadi rebutan kepada anak-anak Sultan Abdullah, iaitu Tengku Sulung, Tengku Pangeran, Tengku Bisnu. Okey, mereka tiga ni duk berebut kawasan. Dan salah satu kawasan utama yang direbutkan ialah Kuala Muda. Jadi saya pun duk fikir balik, Kuala Muda ni ada apa naknya nak berebut? Kan, nak kata ada biji timah tak ada. Rupa-rupanya mereka duk berebut tu cukai pelabuhan tu lah. Jadi cerita dia, Kota Kuala Muda masih lagi wujud
pada zaman 1845. Cuma ni saya tak perembang habis lagi. Saya cerita sikit-sikit dulu. Jadi secara keseluruhannya, Kota Kuala Muda dibina penghujung abad ke 18, 1790 dan habis pada tahun 1840. 1840 dia habis. Jadi kalau kita tengok dalam laporan-laporan British, kita tengok dalam laporan British, penulisan yang terakhir menceritakan tentang Kota Kuala Muda ialah pada tahun 1860. Lebih kurang lah 1860, 1870. Itekat tu saja. Lepas tu mati terus. Bila 1874, apabila perjanjian Pangku ditandatangani, Kedah dia terus masuk ke dalam Siam lah sampai 1909. Fungsi Kota Kuala Muda tu terus hilang apabila British terus direct daripada Krian dan sebagainya untuk bawa makanan ke Pulau Pinang. Tapi pelabuhan Pulau Pinang pun mati setelah naiknya Singapura. So ni cerita kita baca orang kata apa secara langsung Jadi inilah cerita yang berlaku di Kuala Muda sebenarnya, yang orang duk cari apa benda yang berlaku. Jadi bila lepas ni saya nasihat kepada kawan-kawan semua yang mana ada dakwa-dakwi duk baca Kota Kuala Muda muncul lebih awal daripada tu, sebenarnya tak betul. Sebab dalam rekod yang saya baca daripada tahun 1600 sampailah 1780 tidak ada menyebut tentang Kuala Muda. Kuala Muda hanya muncul hujung saja, hujung pada zaman British dan habis pada masa British mengambil alih Perak. Lebih kurang 1860 lah bila munculnya pelabuhan Port Swettenham dan sebagainya. Port Swettenham 1880. Jadi pada masa itulah Kota Kuala Muda habis. Okey. Jadi kepada kawan-kawan, mungkin cerita Kota Kuala Muda ni akan terus pergi ke Perak pula lah. Kita nak tengok pula impact kepada apakah yang berlaku di Perak tu membawa kesan. Dan yang penting sekarang ni saya duk tengah kumpul duit nak beli satu buku, 2-3 buku lah saya nak beli berkenaan dengan maritim di alam Melayu. Ada satu orang putih ni, dia ada tulis buku 3 jilid menceritakan tentang keadaan maritim di alam Melayu dan nak menceritakan tentang pelabuhan ataupun maritim di Kedah ni. Kedah merupakan satu kuasa maritim yang besar selepas jatuhnya Melaka, dan tak dinafikan bahawa sebelum zaman 17 pada zaman Sultan Ahmad Jiwa munculnya Sultan Mansur, kalau tak salah saya, di Terengganu. Maknanya di pantai timur ada satu pelabuhan, di belah kita ni ada satu pelabuhan lah di belah utara. Tapi bila Sultan Mansur mati, kalau ikut cerita Abang Izmal tu lah, Terengganu Melayuyah tu, apa boleh follow page dia. Dia banyak cerita pasal Terengganu lah. So ada kadang-kadang saya pondok follow apa semua. Jadi dalam tu dia menceritakan tentang keadaan Terengganu, pelabuhan dan sebagainya lah. Tapi di Kedah ni, ibu dia yang paling besar ialah Kota Kuala Kedah. Tetapi malangnya apabila British masuk, ada saya tulis kan, British masuk, habis Kedah ni sampai buta karai, tak tahu apa dah pasal ilmu pelayaran. So kita nanti kita sambung pula hari Jumaat ni, kita cerita apakah yang berlaku sebenarnya, macam mana Perancis Silat lipat Sultan Muhammad Jiwa dan kemudiannya lipat pula Sultan Abdullah, dan naratif sejarah Pulau Pinang itu dilihat sebagai daripada sudut kolonial. Dan kita hari ni, kawan-kawan kita hari ni, kita duk anggap, saya pun dulu duk kata, Pulau Pinang dibuka oleh Perancis Silat. Dan apabila saya baca satu buku The Glimpse of Malaya, yang ditulis oleh saya tak ingat, tapi dia menceritakan tentang seorang pelayan bernama Thomas ni. Thomas ni sebut dia melalui satu sungai sebelum pergi ke Georgetown. Dia melalui sungai Nibung tahun 1840. Kalaulah Perancis Silat ni orang yang membuka Pulau Pinang, kenapa dia tak tukar nama sungai-sungai yang ada di Pulau Pinang? Dan yang paling menarik sekali, kalau apa baca dalam buku The Chinese Capital in Malaya, Chinese Capital in Malaya ni, dia menyebut tentang, apa ingat tak kalau kita baca sejarah, Perancis Silat kata nak bersihkan hutan.
Jadi dia tembak Mariam, buah duit silin tembak Mariam kan. Jadi duit silin bertabak. Jadi orang kampung mengkutik-kutik duit, bersih hutan pun cerah. Dan kawasan yang dibersihkan tu, salah satunya ialah Bukit Timah. Dan Bukit Timah tu sendiri ditulis di dalam rekod-rekod British, malah dalam surat-surat lain sendiri. Dia tak tulis The Iron Hill ataupun the apa benda lain lah, nama the apa George Hill ke apa ke, tak ada. Dia tetap menulis Bukit Timah. Jadi selama hari ini, sejarah yang mengatakan bahawa Perancis Selatan adalah pembuka Pulau Pinang tu pembohong semata-mata, dan kita telah tertipu selama lebih kurang 200 tahun. Cerita-cerita ni nanti tunggu hari Jumaat ni, saya dengan Prof Murad lah. Prof Murad akan cerita lebih panjang lah berkenaan dengan sejarah Pulau Pinang, naratif kolonial yang sepatutnya kita ubah, kita kena lawan. Kita tak boleh dah duk kokok macam yang sabung, kita kena ada tindakan. Dan saya akan cerita tentang hubungan Kedah dan Pulau Pinang. Yang Kuala Muda ni saya cerita sikit saja, hampa sabar saya nak cerita dulu saya punya kajian pasal kota Kuala Kedah. Dan setakat itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang menonton. Jangan lupa saya ada terbit satu buku baru lah, cetak buku tu buku lama dah, tapi saya cetak balik, minta tolong support lah. Okey, jumpa hari Jumaat ni di Pulau Pinang, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.